Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin wassalat. Yang dapat kita bersama, mudah-mudahan apa yang kita dengar ni boleh kita amalkan sehingga kita meninggal dunia, insya-Allah. Jadi malam ni muka surat 18. Kita Faridatul Faraid muka surat 18. Bermula jahil. 5 ni daripada atas. Bermula jahil dengan kelebihan anbiya atas segala malaikat dan umpamanya itu tiada mencedera ke iman. Jadi walaupun kita tak reti ataupun orang tak tahu bahawa anbiya ni lebih pada malaikat, tak apa dia kata tidak cedera kepada iman. Maka telah menyebut Sayuti, Imam Sayuti, daripada sebagai bahawasanya jikalau diam seseorang selama umurnya tiada terlintas pada hatinya melebihkan Nabi atas Malik, nescaya tiada menanya Allah Ta'ala daripadanya di akhirat. Kalau dia tu tak nampak bahawa Nabi-Nabi ni lebih daripada pemerintah yang ada, tak apa. Jadi kita tak nampak itu pun. Dia tak nak banding. Dia tak nak kata walaupun pemerintah tu baik, dia tak nak royak, tak apa juga dia kata dia tulis kitab ni. Hanya dia kata dia wajib etika bahawasanya Nabi kita itu daripada bangsa Arab lagi bangsa Quraisy. Dan bahawa namanya Muhammad, dia bahawa bapaknya Sayyidina Abdullah, anak Abdul Muttalib, anak Hashim, anak Manaf, anak Qusay, anak Kilab, anak Marwah, anak Ka'ab, anak Luwi, anak Ghalib, anak Qahar, anak Malik, anak Nasr, anak Kinanah, anak Uzaimah, anak Mudrakah, anak Ilyas, anak Mudar, anak Nazar, anak Mu'ad, anak Adnan. Dan bahawa ibunya Sayyidatina Aminah, anak Wahab, anak Abdul Manaf, anak Zahrah, anak Kilab. Dan Abdullah bin Manaf itu lain daripada Abdullah bin Manaf pada pihak bapaknya, iaitu bapak Nabi, iaitu Abdullah. Dan bahawasanya warna tubuh Nabi itu putih cenderung kepada merah, mana putih kemerah-merahan. Dan bahawasanya ialah kesudahan anbiya dan mursalin. Dialah Nabi yang terakhir dan Rasul yang terakhir. Maka barang siapa mendakwa akan menjadi Nabi kemudian daripadanya, nescaya jadi kafir wal iyazubillahi ta'ala. Jadi kita jangan percayalah, kena tolak jika lepas daripada Nabi Muhammad tak ada kata dia boleh jadi Nabi atau Rasul. Tak ada dah. Dan bahawasanya diperanakkan dia pada negeri Mekah, dibangkitkan dia jadi Rasul padanya, padahal 40 tahun. Umur dia 40 tahun. Dan ia makna tempat tinggal dia pada Mekah. Kemudian daripada demikian itu
13 tahun, mana duduk di Mekah 13 tahun. Maka berpindah ia ke Madinah dan ia diam pada Madinah 10 tahun. 13 capur 10 jadi 23 tahun. Dan wafat ia pada Madinah dan dikuburkan dia pada tempat wafatnya, iaitu di rumahnya. Jadi kubur Nabi dalam Masjid Nabawi ni, itulah rumah Rasulullah dulu. Lagu itulah. Iaitu rumah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Dan adalah umurnya sallallahu alaihi wasallam 63 tahun masa dia wafat tu. Dan wajib etikad bahawa syariatnya menasahkan sekalian syariat segala rasul yang dahulu-dahulu dan kekal syariatnya sehingga hari kiamat. Jadi kalau kata Allah ni dia ahli kitab lagi, tak ada dah. Jadi selepas Nabi Muhammad Nabi Muhammad menjadi rasul pada umur 40 tahun tu, nasah semua, maknanya terbatas semua syariat-syariat hak turut nabi-nabi terdahulu. Malah gitulah. Jadi kalau lepas pada itu sehingga sekarang kalau ada dia kata dia ahli kitab, tu makna bohong yang amat nyata lah. Sebab selain pada Islam digelar kafir dan setiap kafir tepatnya adalah pada neraka. Malah gitulah. Dan wajib juga etika bahawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dijalankan dengan dia pada malam daripada Mekah ke Baitul Maqdis dan dinaikkan dengan dia kepada segala langit yang 7, kepada Sidratul Muntaha, kepada kursi, kepada mustawa, kepada atas daripada arasy, dan melihat ia akan Tuhannya Jalla wa Azza sebagai lihat yang patut dengannya. Subhanallah wa ta'ala. Jadi kita kena yakin juga Isra' Mi'raj Nabi itu sungguh. Benda itu sungguh. Sebab apa? Sebab Tuhan yang menjalankan Isra' Mi'raj ni. Bawa Nabi itu Tuhan. Melalui perantara malaikat. Lagi tu. Dan berkata-kata akan dia oleh Tuhannya. Masa dia Mi'raj tu, Tuhan berkata-kata kepada Nabi. Tapi ingat Tuhan berkata-kata ni bukanlah berhuruf, dia bukanlah bersuara. Tetapi kalam ma'ani. Lah tu. Jadi Tuhan bagi kepada Nabi kita boleh faham walaupun kalam ma'ani. Gapo Tuhan kata tu, dia boleh terjemuh ke dalam bahasa Arab. Sebagaimana yang dinyatakan atau yang dipermankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah gitu. Dan kita kena yakin juga Tuhan telah pardukan kepada kita semaya yang 5 waktu ni. Biasanya ialah 50 waktu. Lah gitulah. Dan tiap-tiap seorang juga kita kena tahu segala anak Nabi kita. Iaitu 7 orang. Iaitu Sayyidina Qasim, Sayyidatina Zainab, Sayyidina Ruqiyah, Sayyidatina Fatimah, dan Sayyidina Ummi Kalsum, dan Sayyidina Abdullah. Dan ialah yang dilekapkan dengan At-Tayyib dan Tahir. Dan Sayyidatina Ibrahim dan sekalian mereka itu ibunya Sayyidatina Khadijah Al-Kubra. Melainkan Sayyidina Ibrahim, maka ibunya Maria Al-Qibtiyah radhiyallahu anhum ajma'in. Bermula segala isteri dia pula. Sallallahu alaihi wasallam yang tertinggal kemudian daripada wafat 9 orang. Nabi kita hanya kahwin lebih daripada seorang tu apabila Sayyidatina Khadijah isteri itu meninggal dunia.
Jadi kahwin tu sebanyak 9 orang. Bermula isterinya Nabi tu 9 orang, iaitu pertamanya Sayyidatina Aisyah anak Sayyidina Abu Bakar, keduanya Sayyidatina Habsyah anak Sayyidina Umar, kemudian Sayyidatina Saudah anak Zam'ah, dan Sayyidatina Sufiyah anak Hayy daripada zuriat Nabi Allah Harun, dan Sayyidatina Maimunah anak Al-Haris, dan Sayyidatina Ramlah anak Abi Sufyan, dan Sayyidatina Hindun anak Abi Umayyah, dan Sayyidatina Zainab anak Jahashi, dan Sayyidatina Juwirah anak Al-Haris. Dan wajib atas mukallaf mengerjakan tiap-tiap barang yang diperlukan atasnya dan tertahan daripada mengerjakan barang yang diharamkan atasnya. Jadi wajib kita kena taat kepada apa suruhan Nabi, dia kena tinggalkan apa larangan Nabi dah. Sebab semua tak adalah perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka wajib atasnya menyuruh dengan ma'ruf dan menegur daripadanya mungkar. Dan jika ada ia dalam mengerjakan mungkar seperti yang hendak diteguhkan sekalipun. Jadi kalau kita tak berjuru sekalipun, tugas kita mesti buat yang disuruh, tinggal yang dilarang. Maknanya kita mesti dakwah benda tu walaupun kita Allah ni duk tengah buat benda mungkar. Dia kata di tulisan kitab. Maka wajib atas yang berzina meneguhkan yang berzina seumpamanya. Jadi walaupun dia kata dia berzina, maka tugas kita sebagai seorang Islam tu kena teguh juga orang lain berzina lah gitu. Dan wajib memelihara kuliat yang 6. Jadi kena juga jaga setiap yang ni yang menjadi benda penting kepada kehidupan kita. Gapo dia? Kena jaga ni. Yang pertama, agama. Maka memelihara akan agama itu dengan dipeliharakan daripada jatuh kepada kufur. Jadi kena jaga agama kita ni jangan disesatkan sehingga menjadi kafir. Tama-tama Allah ni zaman fitnah ni maka yang ma'ruf dipandai muka, yang muka dipandai ma'ruf lah ni. Jadi banyak perkara-perkara tu kita kena cermat, kena jaga supaya tidak menjadi apa yang kita amal ni daripada orang kafir lah. Ataupun jatuh kepada kafir. Dan daripada mencederakan akan segala yang wajib dan segala yang haram, dan dari kerana memelihara akan agama disyaratkan memerangikan segala kafir harbi. Jadi dan yang murtad, dan mensediakan barang yang kita kuasa atasnya daripada segala kekuatan dan tarbih yang dapat menolak dengan dia akan kejahatan mereka itu. Jadi inilah apa yang wajib dibesar oleh Tok Syekh kita ni supaya kita jagalah benda-benda ni. Jadi yang pertama kena jaga agama. Yang kedua kena jaga nafsu diri. Dirilah. Dengan dipeliharakan daripada yang binasakan atau mudaratkan. Kena jaga. Yang mudaratkan kita apa dia? Seperti arak, tu mudaratkan kita. Jadi benda-benda yang menghayalkan, merosak ke akal kita pun kena jagalah. Merosak ke diri kita atau bunuh diri ke. Yang ketiga ni merosak ke akal. Yang ketiga akal kena jaga dan memeliharakan dia dengan dipeliharakan daripada yang menghilangkan dia atau mencederakan dia.
kita makan benda yang memabukkan, mencederakan akal. Diri tadi, supaya kita bunuh diri, kita bunuh orang, jadi benda tu dilarang dari Islam, mana dia suruh kita jaga. Yang keempat, nasab. Nasab ni keturunan. Pertambatan antara bapa dan anak dan memeliharakan akan dia dengan tertahan daripada zina. Jaga nasab ni, Tuhan buat undang-undang zina tu nak jaga nasab supaya bin tu kena. Kalau berzina makna tak boleh buat bin kepada orang yang berzina. Jadi kena melalui perkahwinan barulah boleh bin kepada bapa. Tak gitulah. Yang kelima, iaitu kemaluan. Nak jaga juga. Dan memelihara akan dia akan kemaluan dengan tertegah daripada umpama tuduh. Jadi kemaluan sini maksud dia benda yang memalukan, mengaibkan. Jadi kita kena jaga. Jadi jangan kita tuduh, jangan kita fitnah, jangan kita buat sesuatu yang memalukan seorang. Ini bukan kemaluan, bukan itu dah. Jadi kemaluan benda memalukan. Ya. Keenam, harta. Kita sayang juga. Memelihara akan dia akan harta dengan ketiada memperbuat dengan dia akan barang yang tiada mengizinkan oleh syarak. Jaga harta kita, jangan harta kita tu jadi maksiat. Jadi buat benda-benda yang disuruh oleh Allah seperti sedekah ke, seperti zakat ke, dan membelanjakan kepada yang hak. Gitulah. Dan sebesar-besar barang yang wajib atas mukallaf terpelihara daripadanya ridah. Begitu juga kena jaga supaya kita ni tidak ridah, iaitu keluar daripada agama Islam, iaitu putus mukallaf daripada Islam, maka dinamakan orang yang ridah tu murtad. Dan ia sejahat-jahat segala bagai kufur, na'udzubillah minha. Dan dengan ridah itu jadi binasa segala ibadat yang dahulu-dahulu. Dan yang membawa kepada ridah itu 3 perkara. Pertama, iktikad yang salah. Seperti iktikad ketiadaan Tuhan atau sok adanya pada ada Tuhan ke tidak. Atau pada satu sifat. Kita sok sifat Tuhan tu. Daripada segala sifat. Ijma' ulama atasnya. Supaya kita kata, tak tahu mengaji lah sifat 20 misalnya. Seperti wahdaniyah kita sok. Kudrat, tu kebanyakan orang sok. Dan iktikad yang ketiadaan nubuwah yang diijma'kan atas nubuwahnya dan menafikan hari kiamat, menolak hari kiamat, dan surga, tolak surga, makna kata tak ada, dan neraka dan lainnya daripada pekerjaan yang diijma'kan atasnya yang diketahuikan daripada agama dengan darurat sekira-kira mengetahui dia oleh khawas muslimin, makna cara bersih orang muslimin dan awam. Mereka itu seperti wajibnya semaya, dia puasa, dia haram zina, dia haram minum arak dan berlaku zalim. Kedua yang menjadikan ridah ni kepada dia perkataan kecepat. Seperti dikatakan bagi Muslim, hei kafir, dan kita kata kafir kepada orang Islam. Atau hei Yahudi, hei Nasrani, sedangkan dia tu orang Islam. Atau aku berlepas daripada Allah. Atau daripada Nabi, berlepas daripada Nabi. Atau berlepas daripada Quran. Atau berlepas daripada Islam. Dan seperti mensenda-sendakan dengan Al-Quran. Mempersendakan Al-Quran.
dan membacakan dengan kosak mengolok-olokkan Al-Quran dengan dia dan menghinakan dia Al-Quran. Yang kedua. Yang ketiga, perbuatan seperti sujud kepada makhluk, menghinakan mushaf, seperti menjatuhkan dia pada tempat yang kotor lah, yang dilewati, maknanya tempat kotor. Demikian lagi hadis rupa juga. Dan ilmu syarak. Jadi kita tidak letak pada tempat dia, kita hina apa dia ilmu syarak ni. Dan apabila jadi murtad oleh seseorang, wajiblah atasnya yang memerintahkan. Jadi wajib bagi pemerintah seperti raja menyuruhkan dia kembali kepada Islam dengan mengucap 2 kalimah syahadah dan taubat daripada dosa yang murtad ia dengan sebabnya. Maka jikalau enggan ia daripada kembali kepada Islam, wajiblah raja membunuhkan dia. Dan bermula sekali dulu untuk kita ni. Lepas tu, kalau habis kitab ni, kita mula dengan kitab kitab apa nama ni, Baqaratul Amani lah. Kitab apa Usuluddin juga. Ya.